Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Zamir dan ahli kumpulan saya Amtuan Afandi, Faiz Aizat dan Izzuddin. Kami dari Seksyen 73 akan menerangkan agama Kristian. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kiranya 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajarannya Yesus dan Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya. Dalam Perjanjian Baru, agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan sebab itu agama itu juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian atau Nasrani mengikutinya ajaran Yesus Kristus. Yesus dikenali juga dengan panggilan Al-Masih. Sepanjang sejarahnya, Barat telah disamakan dengan kebudayaan Kristian dan sebahagian besar populasi dunia Barat dapat disebut umat Kristian secara budaya. Istilah Eropah dan dunia Barat telah dikaitkan secara rapat dengan gagasan berkenaan agama Kristian dan dunia Kristian. Bahkan banyak kalangan yang beranggapan bahawa agama Kristian merupakan salah satu mata rantai dalam pembentukan jati diri Eropah yang tunggal. Mazhab pula terbagi kepada 4 utama dalam Kristian, ialah Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental dan Protestan. Kadang-kadang agama Kristian dibahagikan kepada 2 pecahan yang lebih besar, iaitu Gereja Timur dan Gereja Barat, yang terbit daripada peristiwa perpecahan Timur Barat pada abad ke-11. Meskipun demikian, ada juga kelompok-kelompok umat Kristian lain yang memiliki sejarah yang tersendiri, namun tidak dapat digolongkan ke dalam kategori ini begitu sahaja. Jadi saya akan teruskan dengan tempat ibadat. Gereja-gereja dibenarkan didirikan di Malaysia walaupun pembinaan gereja baru dihadkan. Tidak ada sebarang gereja yang telah sedia wujud, ditutup oleh kerajaan maupun jemaah Kristian yang sudah mantap kedudukannya dibubarkan. Walau bagaimanapun, gereja baru sukar dibina. Sebagai contoh, pihak berkuasa Shah Alam mengambil masa lebih 20 tahun untuk meluluskan pembinaan sebuah gereja di situ dan turut mengenakan syarat tambahan agar bangunan gereja itu kelihatan seperti kilang dan tidak seperti lazimnya. Gereja biasanya didirikan di kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Seterusnya ialah bahan bacaan. Sebagai negara yang agama rasminya ialah Islam, kerajaan Malaysia mengharamkan penggunaan Bible berbahasa Indonesia dan Bible berbahasa Melayu yang kedua-duanya dikenali sebagai Alkitab. Pengharamannya itu adalah kerana Melayu telah mengiktiraf bangsa mereka sebagai Islam sepenuhnya. Bagi orang Melayu, bangsa dan agama Islam tiada perbezaan. Orang Islam mengidentifikasikan sebagai Melayu atau Islam, termasuk seluruh aspek kehidupan berbangsa Melayu itu didedikasikan kepada Islam. Mengikut undang-undang negara, sesiapa dari kalangan Melayu keluar dari agama Islam, maka taraf sebagai orang Melayu dihapuskan. Mereka juga hilang hak sebagai bumi putera. Kedua-dua buku tersebut menggunakan istilah Allah untuk Tuhan, sama seperti panggilan orang-orang beragama Islam untuk Tuhan. Penganut-penganut agama Kristian mendakwa tidak ada penterjemahan yang lebih tepat dari bahasa Ibrani asal untuk perkataan Tuhan, kerana bahasa Arab dan Ibrani berasal dari akar semitik yang sama. Risalah-risalah agama Kristian berbahasa Melayu lain turut diharamkan seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Azlan. Saya akan meneruskan penceritaan rakan saya. Hari Christmas atau Hari Natal ialah perayaan terbesar untuk penganut agama Kristian, disambut setiap tahun memperingati kelahiran Yesus dari Nazaret, pengasas ajaran Kristian. Menurut kitab Bible Perjanjian Baru, Yesus dilahirkan oleh Maria di Yerusalem. Penganut Kristian mempercayai bahawa kelahiran Yesus ini menepati ramalan-ramalan agama Yahudi mengenai kedatangan seorang penyelamat, Mesiah dari susur galur Raja David, yang kedatangannya adalah untuk menebus manusia dari dosa-dosa dilakukan Adam
yakni dosa asal. Perayaan Krismas pada lazimnya dirayakan banyak aliran dan mazhab gereja setiap 25 Disember. Namun beberapa gereja Ortodoks, gereja Koptik dan gereja-gereja timur yang lain termasuk aliran tertentu di negara Mesir, Habsyah, Rusia dan sebagainya menyambut pada 7 Januari disebabkan pengikutan sistem takwim yang berlainan. Takwim Julius berbanding takwim Gregorius. Adat resam moden perayaan ini termasuk pemberian hadiah, sambutan keagamaan di gereja dan peragaan pelbagai hiasan termasuk pokok Krismas, lampu hiasan daun mistletoe holly atau lakonan semula kelahiran Yesus. Santa Claus adalah merupakan tokoh mitos terkenal yang sering dikaitkan dengan adat memberi hadiah sempena hari Krismas. Santa dipercayai merupakan hasil gabungan Saint Nicholas dari Mira dan unsur mitologi Nordik dengan mitologi Kristian. Sementara penampilan modennya dipercayai hanya timbul pada abad ke-19. Hari Krismas bukan sahaja disambut oleh penganut Kristian, bahkan juga oleh ramai orang yang bukan penganut agama ini sebagai salah satu perayaan kebudayaan yang berunsur sekular keduniaan. Oleh kerana pemberi hadiah dan beberapa aspek lain, perayaan ini melibatkan peningkatan kegiatan ekonomi antara orang Kristian dan bukan Kristian. Maka hari Krismas menjadi peristiwa utama bagi kebanyakan penggiat sektor peruncitan. Hari Easter atau Paskah merupakan perayaan penganut agama Kristian yang memperingati kejadian Yesus Kristus dihidupkan kembali atau dibangkitkan pada hari Ahad itu. Ia lazimnya disambut antara akhir bulan Mac dan akhir bulan April setiap tahun. Setiap tahun awal April hingga awal Mei bagi penganut Kristian Timur mengikut takwim Gregorius menurut kitaran bulan. Sebelum perayaan Easter, Minggu Suci disambut oleh mereka dan pada Jumaat sebelum Easter dikenali sebagai Jumaat Suci, iaitu hari Yesus telah disalib. Perayaan Easter terkenal dengan pemberian telur berwarna-warni yang berisikan coklat, di mana tradisi ini sebenarnya bukan tradisi Kristian tetapi merupakan tradisi kuno Yunani merayakan datangnya musim bunga pada hari Ahad itu. Musim bunga dengan meriah mengiringi kegembiraan meninggalkan musim dingin yang suram dan beku telur melambangkan kesuburan. Saya akan meneruskan penceritaan rakan saya yang telah menerangkan tentang dua perayaan penting bagi agama Kristian, iaitu Hari Krismas dan Hari Easter. Jadi sekarang saya akan menceritakan tentang dua lagi perayaan penting bagi agama Kristian, iaitu Hari Ahad Palma dan juga Hari Halloween. Ahad Palma ialah pesta berubah-ubah Kristian yang jatuh pada hari Ahad sebelum Paskah ataupun dikenali sebagai Easter. Pesta ini memperingati kemasukan dan kemenangan Yesus ke Jerusalem, sebuah peristiwa yang disebut di setiap 4 Injil kanonik.
Ahad Palma menandakan hari pertama Minggu Suci ataupun Kudus dan minggu terakhir musim takzim Kristian Prapaskah yang mendahului ketibaan musim Paskah. Ahad Palma sering disambut dengan perarakan dan pengedaran daun palma yang diberkati. Di sesetengah gereja, daun palma disimpan dan dibakar menjadi abu untuk digunakan pada Rabu Abu pada tahun depan. Sesetengah orang Kristian melipat pelepah daun palma menjadi salib dan menyimpannya di rumah mereka. Hari Halloween. Halloween adalah suatu tradisi perayaan malam 31 Oktober semasa di negara-negara barat dilakukan dengan berpakaian aneh dan berjalan dari pintu ke pintu rumah dan meminta gula-gula atau coklat dengan berkata trick or treat. Ucapan trick or treat ini merupakan seperti ugutan yang membawa maksud beri kami gula-gula atau kami membuat kacau. Kanak-kanak zaman sekarang biasanya tidak lagi membuat kacau di rumah orang yang tidak memberi apa-apa. Tapi sebahagian daripada mereka masih lagi membuat kacau di rumah orang yang dianggap kedekut dengan cara menghiasi pohon ataupun rumah mereka dengan tisu ataupun menulis di tingkap dengan sabun. Halloween biasanya dikaitkan dengan syaitan, ahli sihir, hantu, goblin dan makhluk-makhluk mitos lain yang kebanyakan daripada barat. Halloween disambut dengan menghiasi rumah dan pusat membeli belah dengan simbol-simbol Halloween tersebut seperti lampu yang dibuat daripada labu. Halloween berasal daripada perkataan Halloween yang merupakan kependekan dari All Hallows Eve, malam sebelum hari All Hallow. Hari raya agama Katolik bernama Hari Para Orang Kudus, All Saints Holiday, yang diraikan pada 1 November, pernah dikenali sebagai All Hallows Day yang merupakan penyingkatan daripada All Hallowed Souls. Dalam bahasa Inggeris, perkataan Hallowed ataupun Holy bererti orang kudus. Hari Para Orang Kudus ditentukan oleh para mubalik Kristian bertepatan dengan hari perayaan Orang Gaza dan dengan alasan ingin Orang Gaza mempercayai agama Kristian. Hari Para Mendiang ataupun Day of the Dead yang merayakan kedatangan roh sanak saudara dan kerabat kembali ke bumi sehingga kini masih disambut di beberapa negara. Halloween berasal daripada orang Celt di Ireland, Britain dan juga Perancis sebagai tradisi paganisme perayaan musim tua. Pada abad ke-19, orang Ireland dan Scotland membawanya ke Amerika Utara. Kesimpulannya, kebebasan beragama yang diperuntukkan oleh perlembagaan memberi ruang yang secukupnya untuk semua agama menikmati pengalaman agama masing-masing dan dalam masa yang sama mencipta suasana sosial yang harmoni dengan menghormati agama orang lain. Kepelbagaian anutan, fahaman dan amalan agama di Malaysia merupakan suatu model yang sukar dibandingkan dengan negara luar. Jalinan hubungan antara agama yang positif perlu dipupuk agar keharmonian sosial menjadi lebih erat. Persoalan sumbangan agama dalam kehidupan multi-etnik
sukar dinafikan dengan mengambil kira agama sebagai elemen penting kepada identifikasi etnik di negara ini. Potensi mengukuhkan hubungan antara etnik dengan pembinaan hubungan harmoni antara agama amat besar. Masyarakat Malaysia mempunyai ruang yang luas dan terbuka untuk meraihkan hubungan etnik dengan pengukuhan hubungan antara penganut pelbagai agama. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.